Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Yang Izam. Bertemu lagi dalam perkongsian satu murid satu sukan. Pada kali ini adalah berkaitan dengan sukan dan permainan petang. Mari kita saksikan dan belajar sukan permainan petang. Jom kita pelajari latar belakang sukan permainan petang. Sejarah dan perkembangan. Sejarah petang antarabangsa. Petang adalah sejenis sukan yang telah berkembang berabad-abad lamanya dan dimainkan berbagai cara dan gaya. Sejarah yang tepat mengenainya tidak tercatat, tetapi terdapat bukti-bukti bahawa sukan ini pada awalnya dimainkan semasa kerajaan Yunani lebih 2000 tahun yang lampau. Ianya bermula dengan pemain-pemain mengutip ketul-ketul batu bulat dari Gunung Ganang, pesisir pantai, dan cara ianya dimainkan ialah sesiapa yang dapat melontar dengan tepat dan paling jauh, dialah yang menang. Seterusnya, sukan ini berkembang ke benua Eropah. Sejarah permainan petang juga dikatakan dikesan semenjak tahun 9000 sebelum Masihi apabila satu set bola batu dan jet ditemui di Turki. Satu set bola juga ditemui di makam orang-orang Mesir, dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masihi. Pada zaman purba, sukan ini dinyatakan dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercayai orang-orang Rom adalah orang pertama yang membawa permainan petang ini ke Marseilles kira-kira 2600 tahun dahulu. Pada zaman pertengahan, permainan ini sangat popular sehingga ianya dilarang dari dimainkan. Pada kurun ke-17, para bangsawan Perancis telah menjadikan sukan ini kepunyaan mereka sahaja dan Raja Louis XIV telah meletakkan peraturan permainan tersebut kepada 14 mata. Sewaktu perang, tentera Napoleon Bonaparte menggunakan peluru meriam untuk bola permainan. Dikhabarkan juga bahawa Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola tersebut sebelum beliau bersiap siaga menewaskan bala tentera Sepanyol. Sejarah moden permainan petang bermula di Clotat, Perancis pada tahun 1910 bermula daripada seorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan menyaksikan sukan ini. Beliau telah mengambil salah satu bola tersebut dan membalingkannya dengan tepat sekali pada kedudukan berdiri. Di akhir abad ke-19, Perancis menjadi negara pertama yang mengeluarkan syarat-syarat khusus untuk permainan Jeu du Provençal. Pemain-pemain perlu berlari sebanyak 3 langkah dan melontar bola dalam jarak 15 hingga 21 meter. Dengan syarat baru ini, Jeu du Provençal semakin popular dan dipertandingkan di merata-rata tempat di Perancis. Keadaan ini berlarutan sehingga awal abad ke-20 bila mana dalam tahun 1910 permainan Jeu du Provençal telah diubah suai di sebuah tempat bernama La Ciotat berhampiran dengan bandar Marseilles di selatan Perancis. Permainan dan peraturannya adalah seperti yang terdapat pada hari ini. Sekumpulan kecil pengasas dan peminat sukan Jeu du Provençal telah berusaha selama lebih kurang 30 tahun untuk mengembangkan sukan ini di Perancis. Mereka menghubungi orang-orang berpengaruh di bidang sukan, ahli-ahli politik, menteri-menteri dan pegawai-pegawai kerajaan dari semua peringkat dan akhirnya pada tahun 1983 pertubuhan petang dan Jeu du Provençal telah ditubuhkan. Bol yang digunakan untuk permainan ini semakin canggih kerana terdapat ahli-ahli yang telah mengubah suainya dengan mengadakan bol besi campuran dan bahagian dalamnya berongga.
Kini sukan petang semakin digemari di Eropah, Amerika dan Asia. Populariti sukan ini amat ketara di Perancis, Belgium, Switzerland, Jerman Barat, England, Holland, Sepanyol, Sweden, Kanada, Tunisia, Maghribi, Algeria, Madagaskar dan Kepulauan Pasifik. Sukan ini kemudiannya berkembang ke semua tanah jajahan Perancis di Afrika, Pasifik Selatan dan Eropah Barat. Di benua Asia, negara Thailand telah mendahului lain-lain negara dengan menjadi ahli kepada Persekutuan Petang dan Judi Provincial Antarabangsa FIPJP dan didaftarkan sebagai ahli yang ke-17. Minat terhadap sukan petang di negara Asia selain daripada negara Thailand boleh disaksikan juga negara-negara seperti Laos, Cambodia, Vietnam, Jepun, China, Singapura dan Malaysia. Pada ketika ini, FIPJP mempunyai keahlian melebihi 56 negara. Pada akhir dekad ini, ia juga dimainkan di negara Eropah Timur dan Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kemboja, Laos, Jepun dan Singapura. International Petang Federation atau Federation Internationale de Petang et Jeux Provinciaux telah ditubuhkan pada tahun 1958 di Marseille. Persatuan ini mempunyai keahlian seramai 600,000 ahli. Kejohanan petang dunia yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1959. Sejarah petang Malaysia. Permainan petang dipercayai dibawa masuk dan diperkenalkan di Malaysia oleh Profesor Diraja Ungku Aziz yang dipertua angkasa pada pertengahan tahun 1989. Setelah beberapa bulan dimainkan, akhirnya sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara perasmian telah dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990 di Padang Jalan Timur, Petaling Jaya. Pada tahun 1993, permainan petang telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baru. Seminar untuk sukan ini telah diadakan di Universiti Malaya pada 24 April 1994 anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Sejak dibawa masuk ke negara ini, angkasa telah memainkan peranan memperkenalkannya. Antara usaha-usaha yang telah dijalankan oleh angkasa ialah mengadakan demonstrasi permainan di seluruh negara dari semasa ke semasa atas permohonan persatuan-persatuan sukan, kelab atau rekreasi. Mengadakan kursus khas permainan dan peraturan-peraturan petang. Kursus ini dibiayai sepenuhnya oleh angkasa iaitu kos jurulatih, kos alat tulis dan peruntukan makan sebanyak RM10 setiap peserta yang menyertainya. Kursus permainan petang ini telah dijadikan salah satu modul pendidikan angkasa secara rasmi sejak 1998. Menganjurkan kejohanan petang antara koperasi peringkat negeri dan peringkat kebangsaan sempena perayaan Hari Koperasi Antarabangsa setiap tahun. Pertandingan ini telah dimulakan sejak tahun 1990 dan mengambil bahagian dalam pertandingan petang jemputan antarabangsa khasnya jemputan Singapura setiap tahun. Sekian sahaja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekiranya video ini bermanfaat, sudilah untuk subscribe channel ini, like dan share kepada rakan-rakan. Sekian, terima kasih. Majulah sukan untuk negara, berfikiran positif, hidup harmoni. Assalamualaikum. Bye.